Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin wa alhiqna bis salihin wa amitna muslimin wa adkhilnal jannata daran na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam ni kita ambil tajuk agak panas sikit, 10 rancangan untuk pelacur Islam. 10 rancangan sip penkan untuk nak pelacur Islam. Sebenarnya tajuk ni berasal daripada kitab Arab tulis dalam sekitar 60 tahun dulu. Dia tulis, saya terlupa nama muallif dia, tapi duk tengok apa dia, madza qala qadatul gharbi damirul Islam wa abidu ahlahu. Tajuk dia panjang. Apakah yang pemimpin barat duduk berkata? Madza qala qadatul gharbi, apakah pemimpin barat berkata? Lepas tu dia tulis damirul Islam, hancurlah Islam, wa abidu ahlahu, dan hapuslah penganutnya, makna penganut Islam itulah. Daripada situ dia waktu tubik rancangan 10 rancangan dengan bahasa Arab pada masa dulu, dan ada terjemah dengan tulisan Rumi. Jadi saya pada masa pergi Kriak tahun berapa ni, kat dengan 30 tahun dulu, 1406 insyaAllah, hijrah. Jadi kita tengok edisi Rumi di maktabah di asrama tu. Jadi kita berhubung dengan tulis kitab bahasa Rumi tu di Kuala Lumpur. Saya ingat maktabah Mujahid, kita hantar surat dia, kita minta izin supaya tukar edisi daripada tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Berapa bulan dia hantar surat dia hantar dia izin. Dia izin. Cuma surat tu Allahu a'lam jadi hilang dah lah, tak ada sipai apa. Jadi daripada situ dia masa-masa duk kumpul dengan pelajar, duk ngaji riak pada masa tu. Ngaji lurah, saya baru pergi setahun mula-mula ngaji lurah. Kita tak ada ngaji berat lah mana. Dan maupun tugas saya suruh alih edisi daripada bahasa tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Jadi kita buat klik Musin Saifi, kita cetak di maktabah press di Taning tu. Ni bentuk dia nya. Tak tahu kata siapa biasa beli masa 20 tahun dulu. 25 tahun dulu, 10 rancangan barat hancurkan Islam. Jadi ini di antara kitab yang pertama lah. Kalau nak kata kitab pertama kalau saya tulis, sebenarnya bukan tulis, alih edisi saja. Kita tulis daripada ejaan Rumi kepada ejaan Jawi, memandaikan puak-puak kita tu tak meh mana tulis baca dengan bahasa Rumi. Seterupa dah berapa ratus berapa ribu nuskah kita tulis, kita tabak pada masa tu. Dan masa tu tabak dengan alat taik
masa brother tu dulu lagi. Nah, saya ingat saudara Abdul Hamid Capakia, adik Dr. Ismail Lutfi itu dia orang duduk naik kerana dia pandai bahagian naik ni. Nah, dia taik. Saya tulis apa dia alih edisi. Tak ada tulis tahun. Masya-Allah, tak ada tulis tahun berapa. Nah, tapi lebih kuranglah 25 ataupun sampai 28 tahun buku ni. Dan daripada 4-5 tahun ataupun dalam 7-8 tahun tu saya terbaca ada orang terjemah dengan bahasa Thai. 10 แผ่นร้ายทำลาย Islam. Nah, ada orang tulis. Nah, cuma jadi kita bahasa tulis saya Jawi ni dah lama dah. Nah, dekat-dekat dengan 30 tahun dulu. Jadi memandaikan kepada masa learning tu. Jadi apabila kita baca buku ni tu supaya dengan baca learning juga. Benda hak duk berlaku di atas dunia ni supaya dengan hak ni ya. Nah, rancangan 10 rancangan ini masih lagi duduk berjalan dan ada hak berjaya dah, ada hak baru-baru duk tengah duk buat dan ada hak lagi akan mereka akan buat. Tapi pentingnya rancangan ini mereka terus merancang dan mereka terus melaksana. Mereka duduk buat semua. Nah, tak ada reti-reti. Jadi dalam mukaddimah kitab ini dia duduk ayatlah kata permusuhan barat terhadap Islam ni dia kata telah pun lama dah. Nah, hak ni tu kita tak ada kena duduk kaji gapo lah. Kita tak ada kena duduk buat research, tak ada kena duduk buat wicai. Jadi apakah barat itu ataupun musuh-musuh Islam daripada barat, nah dia tu benci kedak pada orang Islam, berasa jang kedak pada orang Islam, hak ning orang panggil tak perlu kepada kajian, tak perlu kepada wicai dah, kerana Quran mai wayak siap dah. Nah, Quran wayak lama dah, beribu tahun mai dah. Kata mereka selagi mana apa dia, mereka tidak akan reda kepada kamu wahai Muhammad dan pengikut Muhammad, nah sehingga kamu ikuti jejak langkah mereka. Nah, hak ni jelas dah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hak ni ayat Quran ni jadi orang panggil kata sakti. Kita kena pegang hak ni. Pak mut wi molek kata hak ni tu jelas. Kata Quran duduk sebut, duduk berayak. Nah, kenyataan. Tu dia. Jadi kalau kata ada orang mai duduk ayat kata barat secara umum lah, peribadi tu molek tak ada masalah, peribadi ada orang molek, nah ada orang berjuh, nah ada orang nak kaji Islam sungguh seperti mana lah ni, tapi secara keseluruhan terutamanya bangsa dan agama tu, nah nayubai secara umumnya hak tu mereka tetap memusuhi Islam. Siapakah ini? Jadi ada duduk mari duduk ayat kata beberapa pendapat lah. Nah, kata apa sebab permusuhan ini? Sebab gapo? Nah, ada mari duduk ayat kata kerana tujuan politik. Ada setengahnya tujuan ketenteraan, nak kayai apa dia amnat tang tahan, nak kayai amnat tang การเมือง. Nah, ada juga mengatakan bahawa mereka mai duduk serai nari-nari Islam tu kerana nak ekonomi. Nah, tu cerita-cerita hak ni tu mereka duduk bubuh dalam laksud, dalam apa dia manhaj. Nah, kurikulum pengajian hak kita duduk ngaji tu dia kata la ananikum. Bapa boleh kata la ananikum kerana mereka nak memperluaskan perdagangan mereka. Mereka nak kayai itu pun tang setekit. Nah, tu hak kita duduk ngaji pada masa dulu. Nah, tu dia. Ada juga nak hantar kerana dia mau nak nego kan. Nah, Perancis apa dia Angkrit, Jerman mai duduk nak nego, siapa ke Holland nak main nego kat kawasan kita ni. Jadi dia kata nak nego ni kena bayar cukai, kena macam-macam, barang demo banyak.
Jadi dia mau nak buat lagu mana untuk nak mempengaruhi, nak suruh orang-orang kat kawasan ini guna pon pelik hak demo. Jadi demo terpaksa kena mai serai lagi. Nah, mai ikut kawasan ASEAN, mai ikut Afrika, mai ikut mana-mana demo kena serai habis. Lepas tu demo boleh jual barang demo. Jadi hak tu sebagai kecek biasa gitu ya lah. Nah, royak pada budak-budak duk tipu budak. Tapi dia kata sebenarnya bukan hak tu. Nah, bukan hak tu. Kerana apa? Setelah kajian teliti dijalankan, ternyata teori-teori tersebut tidak dapat menepati dengan kenyataan. Teori maknanya ajaran-ajaran tersebut tersedia hak tu bukan dia. Bukan dia. Kerana apa? Hasil daripada kajian ahli sejarah yang jujur menunjukkan permusuhan itu disebabkan daripada alasan apa? Faktor headphone apa? Faktor keagamaan. Agama. Bukan faktor politik dan ekonomi, bukan. ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจ bukan dia. Nah, bukan dia. Dan nak la anak nikom tu bukan faktor nak menego politik, ekonomi ke apa dak, tetapi hanya semata-mata dengan sebab agama. Nak serai agama, nak serai penganut. Tu hak jelas. Nah, sebab tu dia warilah cerita-cerita lagu-lagu bangsa Itali pada masa dulu. Dia kata guana di antaranya dia kata aku akan berangkat ke Tripoli. Mana Tripoli ini di Libya. Nah, dengan riang dan gembira agar aku dapat mempersembahkan darahku untuk menghancurkan Islam, umat yang terkotor, dan untuk memerangi agama Islam. Jadi Itali kita tahu dah, kata dia pergi di Libya. Aku akan berjuang dengan sekuat tenaga mengikis Al-Quran. Tengok ni dalam lagu playing gapo dia panggil playing peluk cai untuk nak akik semangat tentera-tentera waktu nak perang. Aku akan berjuang dengan sekuat tenaga mengikis Al-Quran. Kalau orang bertanya padamu, ibu, mengapa ibu tidak bergabung atas kematian aku? Jawablah, wahai ibu, dia mati dalam memerangi agama Islam. Itu ceritanya. Nah, untuk nak beri semangat. Nah, lagu ini dikumandangkan dengan suara yang tinggi untuk membakar semangat tentera yang sudah bersiap untuk ke medan perang salib. Ada kata-kata daripada pembesar-pembesar mereka, terutamanya Menteri Luar Negeri Amerika sendiri. Pada masa satu ketika dia kata, wajib kita sedari bahawa pertikaian antara kita dengan dunia Arab bukan sahaja perselisihan antara orang dengan negara. Bukan di antara orang dengan negara, bukan rakyat dengan negeri. Akan tetapi adalah perselisihan antara tamadun Islam dengan Kristian. เป็นสงครามเรื่องอารยธรรม อารยธรรม ni agama dah. Itu dia. Pertikaian ini sudah lama, sejak abad-abad pertengahan hingga sekarang. Cuma corak saja berbeza. Nah, tujuan penjajahan barat di Timur Tengah ialah untuk menghancurkan Islam. Dan penubuhan negara Israel adalah sebahagian daripada rancangan ini. Nah, barat tu mari letak negeri Israel di tengah-tengah negeri Arab ni adalah di antara perancangan nak peracur Islam. Negeri Israel ni orang panggil tak ada negeri asal, data-datanya pergi timur dalam negeri Arab. Kok mana tu? Timur dengan segala alat senjata dan keganasan. Sem awut, sem kong kamlang tu tak tahu macam-macam. Semua negeri-negeri barat, Amerika, Inggeris, Perancis, apa semua. Nah, pakat mari duduk sokong, duduk sem awut. Sem awut. Nah, Amerika ni saya terlupa aku tu berapa ratus juta. Nah, dolar setahun beri kepada Israel. Siapakah ini? Nah,
Lah ni tak berjaya, dia buat pula negeri-negeri lain. Nah, barat pula lah ni dia buat negeri, tapi bukan negeri, jadi sepengal kata satu ongkon, satu gapo dia panggil, satu parti, satu puak. Tapi puak ni menepati negeri dah, sepengal negeri dah. Lagu mana? Ada kuasa tentera. Nah, sepengal lah ni komunis Kurdi di kawasan Turki dengan Syrian. Hak ni KJR dah. Hak kita ada dengan PYD, BKK, BKK ya Turki panggil. Nah, BKK ni apa dia kumpulan parti komunis. PYD pun parti komunis juga, tapi dia letak nama demokrasi. Nah, Prachati Patai Sahak, Prachati Patai Kurd. Bapa dia boleh tulis boleh apa dia sebut Prachati Patai. Isi anggota PYD ni berpegang dengan agama agama komunis 100%. Tapi dia giltak dengan nama PYD, parti demokrasi. Bapa supaya dia nak boleh tolong. Pada tahun 2019 ni kerajaan Amerika telah iklan dah. Nah, seminggu dua baru ni dia akan membekalkan ngop raman untuk nak beri kepada PYD saja ni $300 juta. 300 juta dolar. Hak tu untuk dia panggil nak tajnid wa tadrib, untuk nak untuk nak buat latihan saja, tak termasuk dengan alat senjata. Nah, ngop raman kan gapo dia panggil saksom untuk nak jadi tadrib, nak takhil, nak buat jadi orang tu jadi pandai pegang senjata, buat senjata. Ngop raman hak ni 300 juta. Hak tu dah minggu baru ni di Kongres Amerika. Jadi selain daripada Yahudi, selain daripada negeri Israel ni itu, dia buat ongkon semen rat, gitu tak? Ongkon semen rat, bukan rat, bukan negeri, tapi ongkon ni menepati supaya dengan rat ada kuasa, ada tentera, ada kawasan-kawasan tertentu. Nah, cuma dia panggil kalau nak turut takrif negeri itu dengan bangsa-bangsa bersatu tu, dia tak cukup syarat lagi. Gapo tak cukup syarat? Diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu tu ya. Nah, dah tu. Tidak diiktiraf mai tu kerap rong doi sahak percacat. Tapi benda lain supaya belaka. Rakyat ada, tentera ada, kawasan tanah dia duduk merata pun ada. Macam-macam ada, cuma mai tu kerap rong tak apa dah. Sebab apa? Dia mau tu rap rong sore tak apa dah. Nah, walau luar negeri pun tak ada gapo. Supaya dengan Israel sapakah hari ni pun dunia Islam pakak tak iktiraf belaka. Tapi tak apa, dia boleh duduk. Ada ke negeri yang tidak ada sepadan? Dalam dunia ni negeri yang tidak ada sepadan, tak berani nak elak kata sepadan aku, negeri aku ni mana? Balik jatuh sekat mana, balik naik sekat mana, balik nak apa dia hulu hilir balik mana. Israel tak ada. Pen ประเทศเดียวที่ไม่กล้าประกาศพรมแดน apa? Sebab nak pergi rapah semua, nak tahu rapah situ. Jadi tak ada apa? Tak ada sepadan. Negeri Thai, Malaysia, Brunei ni ada sepadan, tulis siap buat sepadan. Tapi Israel tak ada sepadan. Apa boleh kata tak ada sepadan? Nak surai semua. Cedek semua, nak surai semua di kawasan Palestin. Nah, supaya dengan PYD, supaya dengan BKK dan termasuk ISIS ISIS tak ada sepadan. Allahu Rabbi, tak ada sepadan. Jadi giwak di Mosul pada 4 tahun dulu, giwak di Iraq. Dan ni hancur di Iraq, mai wak di Syria pula. Nah, gapo saja hak berlaku perselisihan hak duduk kelai kabut tu, demo ni ada sebagai suatu gapo dia panggil organisasi dia panggil, ongkon, satu parti. Tak tahu mari di mana parti tu, ada orang tentera 1,000, 2,000, 3,000 katakanlah. Nah,
Tetapi yang peliknya mereka ini ada alat senjata. Mari mana? Nagi tak ada. Kelai buat senjata tak ada. Data-data ada senjata yang paling canggih. Ada gaji siap. Tentera-tentera tu ada bergaji dan mereka diperkuatkan dengan alat senjata yang paling canggih. Mari mana? Maka itulah di antara permainan musuh-musuh Islam. Mari duduk bubuh. Nah, serupa dengan Hizbullah di Lebanon. Hizbullah tu lah. Nah, bukan kerajaan, bukan negara, tetapi dia panggil ada bokbat, ada perenai, ada kuasa lebih daripada negara lagi. Kerana ada tentera sendiri, ada alat senjata sendiri. Lepas tu alat senjata main mana? Kelai apa putih kelai di Lebanon? Tak ada. Hizbullah tak ada kelai buat senjata sekali, tak ada. ISIS tak ada kelai buat senjata sekali. PYD, BKK semua tak ada kelai buat senjata sekali, tak ada. Nah, saya duduk ayat dah buat pisah sebilah pun tak biasa buat dia mana. Pisah sebilah tak biasa buat. Data-data kumpul segala alat senjata menjadi kumpulan yang paling gagah dan boleh guna alat-alat senjata yang paling canggih, paling tahan sama itu. Mai mana alat senjata tu? Jadi pada mikir hak ni sodah pun kita boleh baca secara menyeluruh. Itu dia. Sebab tu tujuan penjajahan barat di Timur Tengah ialah untuk menghancurkan Islam. Dan penubuhan negara Israel adalah sebahagian daripada rancangan ini. Pada masa 30 tahun dulu tu, negeri Israel saya ada untuk nak mari gonye negeri Arab ni. Tapi lah ni tak ada dengan Israel saja. Kena letak, kena kotang, kena catang, kena tubuh beberapa organisasi, beberapa ongkon yang ada kuasa, Maksud kuasa sini kuasa tentera tu lah. Demi semata-mata untuk nak menggoncang ketenteraman negeri-negeri Islam. Gladstone ni menteri British Inggeris pada masa dulu. Dia kata menghapuskan Islam adalah suatu kewajipan. Allah besar tu cakap. การทำลายการปราบปรามอิสลามนี่ถือว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำitu dia. Sebab tu jelaslah kalau kita ambil kenyataan hak tu, mari baca Quran ada sebut belaka perangai-perangai musuh, perangai-perangai orang mukmin, perangai-perangai orang muttaqin, perangai-perangai orang munafik, semuanya telah dibongkar oleh Islam. Tak boleh nak susuk. Dalam bab ni tu hak sepanjang saya baca saat ni lah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kalau siapa kata musuh barat duduk molek dengan Islam, maknanya dia tak baca ayat ni ataupun tak beriman dengan ayat ni, sudah punah. Jadi kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, maka sudah tentu kita kena yakin bahawa mereka tetap bermusuh dengan Islam. Itu dia dah. Jadi serupa juga dengan dia kata di samping Kristian dan Yahudi, Komunis juga turut memerangi Islam. Allah, Komunis. Hak Erdogan duduk sebutlah. Kita tahu ke tak 100 berapa lah, dekat-dekat dengan 200 negeri dalam dunia ni, 190 lebih. Hak dalam bawah sangat percacak ni. Kecil Allah, kecil besar, berada di bawah, dia panggil suatu badan, dia panggil apa? Negara yang ada kuasa tetap. Dia panggil Pratet. Apa ni? Kuaman Kong Tawon, Pratet Tawon. Hak sangat percacat. Dia panggil apa? Semacik Tawon hak sangat percacat. 5 negeri kan? 5 negeri. Hak bawah pada tu dia panggil apa sah lagi 15 negeri hak tu. 15 negeri. 15 negeri ni kena pilih sama, hak ni tak Tawon. Tapi hak ni hak 5 negeri. 5 negeri ni Tawon. Siapa? Amerika, Inggeris, Perancis,
China dan Rusia. Nah, Rusia sangat Soviet. Inggeris ada dah sana. Jadi 5 ni, 5 negeri ni dia panggil semacik tawon. Erdogan rakyat kata, lagu mana negeri yang ada beratus-ratus 200 negeri ni berada di bawah telunjuk Kristian. Negeri Kristian belaka 55 ni. Allah, panas sungguh. Kita tak gabah situ. Kristian habis. Cuma kalau nak becek pada orang pun mari Cina seorang. Cina bukan Kristian tapi apa Cina? Komunis. Allah dah. Adik-beradik sepupu boya demo dah. Nah, komunis. Ayah duduk boyak sama dah kata, bapa boleh Cina tu jadi boleh dimasukkan ke dalam orang panggil semacik tawon 5 negeri. Kerana dia pergi makan negeri orang Islam Allah, Bukhari tu, Turkistan, Tawan Ok tu, dia pergi makan habis situ. Dan negeri Turkistan, Uyghur lah ni. Saya duduk pasal kecek dah situ dah. Uyghur ataupun apa dia panggil? Ketik apa hal ni? Tak terupa lagi. Xinjiang. Nah, negeri Pratet Xinjiang yang katanya ada otonomi, tetapi sebenarnya bukan otonomi, bukan otonomi, tipu saja. Xinjiang ni, negeri Xinjiang ni besar lebih daripada negeri Thai 3 kali ganda. 3 kali ganda. Nyo makan di Turki, nyo makan di Cina lebih. 3 kali ganda. Negeri Thai ni ada kalau mudah-mudah tu lebih kurang 900 ribu ada 900 ribu tarang kilometer, Hoksen tarang kilometer. Xinjiang saja Xinjiang apa dia negeri Cina duduk jajah tu lah ni permaan lan pet sen, maknanya 3 kali ganda. 3 kali ganda. Nah, Xinjiang tu ada pada pasir lebih besar daripada negeri Thai lagi. Permaan 7 sen tarang kilometer negeri apa dia pada pasir saja. Jadi apabila ada pada pasir, gapo ada dalam. Itu dia. Nah, sudah tentu. Nah, jadi Xinjiang itulah adalah merupakan port kepada Cina semua. Hak orang kata duduk sara Cina udom sombun ke apa? Udom sombun di Xinjiang tu lain pada tu orang panggil pada pasir belaka Cina. Nah, tak ada himak turun ke apa semua, tak ada batu apa semua. Jadi hak subur sungguhnya di kawasan Xinjiang ada talesap halang. Nah, di Xinjiang tu ada talesap 5 tempat semua. Jadi subur. Sebab tu we ke Cina. Sebab dia boleh makan depan sudah. Boleh makan depan. Rusia dia makan depan. Rusia dia makan Turki juga, Turkistan. Terbentuk ni. Nah, dia makan 2. Bukhari tak Bukhari dan 5 negeri hak dulu kan hak dekolan itu. Hak tu we kepada Rusia. Sebab tu Rusia dia tak pergi makan ke Afrika, dia tak pergi makan ke Arab dia tak makan, dia makan depan. Rusia dengan Cina ni dia makan depan. Tapi Inggeris, Perancis, demon ni dia pergi makan luar, dia pergi makan negeri-negeri Arab. Nah, dia pergi atas, dia bukan depan dia dak. Itu dia. Jadi kita cuba mai tengok hari ni rancangan yang pertama untuk mereka nak peracur Islam ni, iaitu dia panggil lenyapkan sistem pemerintahan Islam. Hak ni hak mula-mula lah. Jaya dak gila ni? Jaya dah lah. Nah, berjaya daripada 1923 lah. Nah, ada 5 tahun lagi nak cukup 100 tahun hancurnya sistem khalifah. Mana khalifahnya terakhir ialah khalifah Utsmaniyah di Turki. Jatuh bila? Jatuh 1923 dan iklan secara rasminya 1924. 1924 acur. Itu dia. Siapa hak peracur? Mustafa Kamal Atatürk. Lagu mana dia peracur? Cerita panjang, tapi pentingnya dia buat Kamal Atatürk ni jadi praik. Pandai dia nak peracur ni. Peracur negeri ni tanda rata boleh jadi praik. Pen wirat buruk. Orang duduk puja Mustafa Kamal Atatürk ni pada masa dulu kok
Jadi pok lah Atatürk ni maknanya pok kepada Turki. Atatürk pok kepada Turki. Apa boleh kata pok Turki? Bidaheng Turki. Padahal dia ni keturunan Atatürk Mustafa ni bukan nama berapa tak tahu, bukan Mustafa pada nama asalnya. Nah, pada asalnya bukan nama, bukan mari daripada bangsa Turki dak dia ni. Mari pada bangsa lain. Nah, rupa parah dia apa pun bukan orang Turki. Tiba-tiba boleh jadi praik pen wirak buruk. Gapa wirak buruk? Kerana buat lakone katanya dengan sebab Mustafa Kamal Atatürk inilah boleh menghalau kerajaan tentera Inggeris pada masa tu. Dia Inggeris mai duduk jajah Turki kan. Nah, lepas pada Perang Dunia yang pertama 1917 Atatürk ni mari perang setahun ya. 1918 ni Inggeris kena lari latar pokai, lari. Nah, kerana apa? Kerana Turki apa dia Atatürk, Mustafa Kamal Atatürk ni mari dengan segala tentera dia, mari hamba habis segala tentera Inggeris pada masa tu. Siapa ke tentera Inggeris kena kata dia tu jadi yang membebaskan Turki. Semua negeri, semua tok-tok guru, ustaz, pemimpin, rakyat, apa semua pakak sokong. Nah, Mustafa Kamal Atatürk belaka kata dengan sebab Kamal Atatürk inilah Turki boleh merdeka dalam masa setahun. Tengok barat ni dia pandai, dia wi Turki, dia peracur Turki, lepas tu dia wi kemerdekaan. Dah muka kita duk nak pada merdeka kan? Nah, duk orang panggil duduk kelang, duk gila kepada kemerdekaan. Sangat dia wi merdeka. Apabila boleh merdeka tu ya Allah, tak ada kena geger. Nah, mujurnya rakyat Turki pada masa tu. Tapi lepas pada merdeka tu apa? Nah, 1918 Mei 1923 buat perjanjian Lausanne, dia panggil Lausanne, untuk nak bagi negeri hak dok bawah jajahan Turki pada masa dulu. Kawan tu ambil, kawan ni ambil, muka Turki Allah perang. Nah, 1924 jadi orang panggil Saltanat Turki. Nah, pada tahun 1923. 5 tahun lagi ni Turki akan buat orang panggil suatu Setapana One Prize Setapana Saltanat Turki Jingjai ni. Nah, 5 tahun lagi. Nah, Turki. Nah, cukup genak 100 tahun lah puak-puak dia. Nah, tapi pentingnya setelah daripada itu, daripada dulu wirak buruk, akhirnya jadi budak dia juga. Dia tubik sungguh tapi dia wakil jadi budak dia tu semua. Nah, orang panggil duduk hatta budak dia juga. Mustafa Kamal Atatürk ni budak dia sebenarnya budak Inggeris. Budak yang hidup besar, makan susu, makan nasi, makan roti yang dibuat oleh Inggeris. Darah, daging dan roh, pemikiran semuanya Inggeris. Jadi Inggeris benci kepada Islam, lari. Nah, orang panggil semaya puasa apa semua, lari habis. Nah, tu orang panggil guna masa panjang tu, guna masa panjang. Tapi siapakah hari ni pun banyak pemimpin lain duduk timur ni, di Maghribi apa semua pakat duduk geger ni. Tak sewi pakai hijab. Nah, apa di Maghribi ni ada orang panggil parti-parti Islam boleh jadi mereka. Data-data ada menteri seorang mai royak kata ada kerongkan hak balik Kementerian Syabab. Kementerian hak Syabab ni pasal wak mukhayyar. Pasal mukhayyar patut suruh budak semaya tahajud, semaya Jumaat, gerak semaya subuh. Oh, dia lari menan lari lah ni. Nah, menteri ni lari tak leh. Dia duk gerak apa budak semaya subuh. Kita tak biasa ni bangun pukul 5, pukul 4 ni. Kita kena bangun pukul 7 pagi. Tu dia. Siapa tangguh tu? Nah, bapa boleh pergi kumpul budak pergi semaya jemaah muka mukhayyar dia buat atas kemah. Tak patut kita tidak ambil budak umur 10 tahun 11 tahun ni mari duduk bawah kemah panas, musim panas ni. Nak duduk lagu lama demi sakit habis budak. Nyada kelimah-kelimah lagu tu dah mesti daripada negeri apa dia Maghribi. Maknanya pusaka yang ditanam oleh Mustafa Kamal Atatürk pada masa dulu, siapakah hari ni pun ada orang duduk terima pusaka dah. Tapi pentingnya itulah pertama kali. Pertamanya maknanya lenyapkan sistem pemerintahan Islam. Maknanya gapo dia? Khalifah al-Muslimin.
Nah, habis peracur habis khalifah muslimin yang terakhirnya yang duduk di Turki. Nah, Perancis pergi duduk merintah Jazair, dan Tunisia, Morocco. Nah, duduk merintah. Nah, hak tu we kepada Perancis. Bukan pergi perintah saja dak. Pergi peracur nilai-nilai Islam. Pergi buat cabut Islam daripada hati orang-orang Islam, supaya tubik mari generasi anak-anak hak tubik mari tu tidak ada hubungi dengan Islam. Hak tu perangai-perangai demo ni Itali pun baik, Perancis, nah panggil Inggeris dan sebagainya, kesemuanya lagu tu belaka. Sebab tu dia panggil setelah diadakan rundingan dalam persidangan Lausanne saat ni perjanjian Lausanne untuk mencari kedamaian, maka Inggeris mensyaratkan terhadap Turki bahawa dia tidak akan mengambilkan daerah-daerahnya kecuali Turki kena setuju syarat-syarat berikut. Yang pertamanya, hapuskan sistem khalifah Islam. Satu. Yang kedua, Turki mesti basmi makna apa? Peracur. Turki mesti peracur semua gerakan yang dilaksanakan oleh penyokong-penyokong khalifah. Nah, yang ketiga, Turki mesti memutuskan hubungannya dengan Islam. 3 syarat ni. Apabila 3 syarat ni disetujui oleh Mustafa Kamal Atatürk, maka Turki pun berjaya diiklan sebagai negeri Islam yang pertama yang mendapat kemerdekaan lepas pada Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama selesai 1917, lepas pada tu setahun merdeka dah. Tengok Turki. Orang lain nak merdeka ni kena tunggu 1950, 40 tahun pula lepas ada tu. Nah, negeri-negeri lain nak merdeka. Tapi Turki lepas ada Perang Dunia pertama boleh merdeka selalu. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia terima orang panggil 3 syarat ini. Ada orang duduk tanya dah. Orang tanya, sewaktu Menteri Luar British Curzon membentang soal Turki di Dewan Parlimen British, ramailah perwakilan yang mengemukakan bangkangan terhadap perancangan nak Turki jadi bebas. Mereka heran kenapa secepat itu Inggeris mengiktirafkan kemerdekaan Turki. Nah, mereka heran. Bapa ni cepat itu lalu ni, lepas ada Perang Dunia setahun merdeka lalu dah. Lama ke? Turki duduk kumpul negeri-negeri, lepas tu mari serai kita semula. Nah, yang kemungkinan akan mengumpulkan kembali negara-negara Islam sekitarnya untuk menyerang barat semula. Hanya ada mau duduk bos kecek dalam sapa Kongres Inggeris pada masa tu, dia duduk murih kepada Menteri Luar Inggeris, Curzon ni, Menteri Luar Inggeris, bapa boleh Inggeris ambil keputusan untuk nak beri kemerdekaan kepada Turki secepat ini. Maka dia jawab kata, kita sudah lenyapkan Turki dan selepas ini dia tidak akan muncul lagi. Kita orang panggil parah. Nah, sebab kita telah mematikan 2 kekuatan yang mewakilinya. Nah, 2 kekuatan, dua tier, 2 tapak kaki, 2 kaki yang kita telah pun berjaya potong. Kita parah habis dah dua-dua ni, iaitu Islam dan Khalifah. Jadi dia kata apabila kita berjaya hapus 2 ni daripada Turki, maka Turki tidak mungkin dan mustahil bagi Turki bangkit nak menetai kita. Kita berjaya menetai hapus Islam dan Khalifah. Lalu seluruh perwakilan bertepuk dan selesailah bangkangan. Nah, dalam sapa tu pun pakat tepuk tangan jinjom dengan orang panggil keputusan ini. Cuba tengok hak ni berlaku bila ni? Dekat-dekat dengan 100 tahun dulu. Tapi bos 100 tahun hari itu lagu mana lah ni? Allah wa makaru wa makarallah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Tuhan mari ada
orang panggil gapo, mari duduk tukar semula. Daripada Turki yang menjadi budak kepada barat pada masa tu. Nah, jadi budak sungguh. Bukan budak saja dah, jadi hamba. Nah, jadi gapo lagi? Jadi alat tunggangan, jadi kuda, jadi hema. Sekarang lah ni budak. Dah Turki yang dia anggap kata ar-rajulul marid. Dia dakwi apa dia gelar yang hina kepada Turki ni orang gapo? Konpuai. Dia ayat pada khalifah, terutama khalifah Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni bukan sultan yang akhir. Lepas pada dia tu ada 3-4 orang lagi. Tapi apa Sultan Abdul Hamid ni orang panggil Inggeris, berita-berita giduk cemar ke dia sangat, giduk tamlai apa dia sejarah dia sangat. Kerana Sultan Abdul Hamid lah orang yang berlawan sungguh dengan perancangan Inggeris. Dan nanti kita akan bersambung. Nah, dia berlawan sungguh. Berlawan dengan Yahudi. Tak nak terima orang panggil rasuah yang dibentangkan oleh Yahudi. Tak tahu banyak mana orang nak beri duit ke dia. Supaya dibenarkan Yahudi apa dia masuk kepada Palestin. Sultan Abdul Hamid. Tapi Sultan Abdul Hamid dia tak say belaka. Dia tak say belaka. Dia rakyat sekarang ya. Kalau munak Turki, kalau munak masuk Palestin wahai Yahudi, mungkin kena peracur Turki dulu. Mungkin kena peracur khalifah dulu. Aku mati, apa dia nagi-nagi khalifah ni aku tak ada. Pada masa itulah apa dia Yahudi boleh masuk Palestin. Jadi pada situlah mereka buat rancangan nak peracur Turki. Dan peracur sungguh. Saya duduk ayat dah. Dalam masa 70-80 tahun ini, demo peracur Turki ni daripada akar umbi. Dia panggil ton rak, ton kon sungguh. Bukan merong saja dak. Nah, kalau pada ni, kalau kita nak merong ni bukan sekadar merong, bakar saja dak, gali lagi. Gali. Nah, tahuk benih-benih dulu, lepas tu mari tanam benih lain. Tiba-tiba dekat dengan 100 tahun, benih Islam juga timbul di Turki sekarang ni. Kok mana? Mari duduk perung, duduk bakar, duduk buh apa dia macam-macam apa dia ubat racun untuk nak peracur Islam. Tetapi 100 tahun, dekat dengan 100 tahun ni, Islam mula bangkit semula di Turki. Allahu Akbar. Nah, tu dia. Macam-macam dan perkembangan ekonominya. Nah, daripada 111 saya duduk ayat sama dah. Pada masa sebelum pada ni 20 tahun, Turki duduk andap Tiroi Sip 8. Andap ranking setekit hak dia tu. Learning duduk dalam peringkat dalam sekitar 16. Andap ti Sip Hong Lok. Turki boleh masuk dalam G7, G20. Nah, G20. Apabila gapo dia G20, negeri yang kaya yang terbesar sekali di sudut ekonomi 1 sampai ke 20. Turki boleh masuk. Turki boleh masuk. Dan target dia pada 2023 ni, nah 2023 hak nak cukup 100 ni, dia akan menduduki negara yang paling maju sekali di sudut ekonomi di antara 1 sampai 10. Dia nak duduk dalam tu. Sebab tu segala perancangan sekarang lah ni duduk buat. Nah, minggu baru ni Erdogan dalam waktu dia duduk perang tak habis-habis ni. Nah, perang semua dia orang nak kerak kaki semua dia. Tapi dia kata dia akan buat projek yang paling besar pula ni. Orang panggil Kerongkan Heng Satawat. Nah, bila sudah tahun 2023 ni mula akan berjalan pada akhir tahun ini ataupun awal tahun depan. Tahun 2018 tahun depan. Dia nak buat lagu mana? Dia nak gali sungai semula di Istanbul. Jadi Istanbul tu akan jadi pulau. Kita tergambar ke tak? Learning tu dia ada laut dia panggil Marmara, Laut Marmara. Hak tu Laut Marmara ni laut yang memisahkan Turki di antara Turki apa dia Eropah dengan Turki Asia. Tu dia ada laut. Nah, itu laut Marmara dia panggil. Di Chongkep apa? Bosphorus. Nah, jadi situ tu mengikut perjanjian
Ada satu perjanjian dia berjanji dalam sekitar 60-70 tahun dulu di negeri Vienna, Montreux nama bandar tu. Dia kata Turki tak boleh nak ambil cukai daripada perahu orang panggil perahu apa? Ria Sinka tang Turki hak duduk jual ni, ria panit ni. Tak boleh nak ambil cukai walaupun sikit pun. Sebab dia panggil jadi tepat nanam sakun. Turki walaupun perahu duduk lalu depan rumah dia, tak boleh nak ambil cukai. Tak boleh nak ambil ka konsong, ka dan tang, ka gapo dia panggil, ka dan ria, tak boleh nak ambil. Jadi situ tu beratus juta dolar Turki rugi. Tak tahu apa puluh tahun mai dah. Bertahun-tahun tu ratus-ratus juta dolar. Jadi Turki dia pandai, dia bijak pak dia. Kalau gitu aku nak gali sungai suku pula. Sungai hak ni tak termasuk dalam perjanjian ini. Dia akan buat kerongkan, dia akan buat kod klong Istanbul. Panjang dia nya 50 kilo. Luas lebih kurang 25 meter. Nah, dalamnya lebih kurang 30 meter. Jadi situ tu apabila dia buat hak tu, dia boleh kutip cukai. Raidai kauประเทศ ni. Saya tulis dalam Facebook saya, akor dia nya 1,600 ล้าน ngopประมาณ dia dolar. Tapi dalam jumlah duit sebanyak 1,900,000 juta dolar ni, dia boleh klik modal dalam masa 2 tahun. 2 tahun kumtun dia akan buat. Nanti kita tengoklah dia nak buat lagu mana. Lepas tu kalau dia berjaya buat orang panggil sungai hak ni tu, Istanbul itu akan menjadi pulau Penkok nanti. Lah kau ceklah Penkok ti สวยงามที่สุดในโลก. Nah, jadi kok dah lah keliling tu sungai dah. Apa dia laut. Nah, laut yang duduk di antara Taledam dengan Tale Mediterranean. Comel sekali. Nah, tu dia. Jadi kita akan tengok. Jadi ini adalah sebagai pendahulu kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung. Itu pertama baru dah menghapuskan sistem khalifah. Tapi dia perapuh, cuma dia hapus Turki pada 100 tahun dulu, tapi learning Turki bangkit semula. Nah, kita sambung semula dah. Jadi Turki daripada panggil orang sesak, learning jadi ketua pula dah lah ni. Turki jadi ketua OIC kan. Nah, OIC ni duduk di Turki, duduk jaga negeri Islam dan negeri Arab semula dah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.